الحمد لله القائل وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berdeca-deca dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Khutbah hari ini bertajuk Binalah kasih sayang dengan ukhuwah. Muslimin yang dirahmati Allah, pada masa kini umat Islam menghadapi berbagai cabaran. Cabaran terbesar hari ini ialah isu perpecahan umat. Ia merupakan cabaran seluruh dunia amnya dan Malaysia khasnya. Cuba kita fikirkan, mengapakah umat Islam masa kini amat sukar untuk bersatu? Apakah yang menjadi batu penghalang ke arah kesatuan umat Islam? Sedangkan kita beriman dengan Allah yang satu dan berpegang kepada agama Islam yang satu. Seruan penyatuan umat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun, yang bermaksud sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Ayat ini cukup jelas untuk umat Islam memahami betapa pentingnya berpegang teguh kepada dasar akidah Islam sebagai kunci penyatuan. Walaupun berbeza pandangan dalam berbagai isu, namun selagi perbezaan itu tidak melanggar batas akidah dan syariat, seharusnya umat Islam kekal bersatu dan bersaudara. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, di dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat ke Yathrib, yakni Madinah, antara perkara terawal yang baginda lakukan ialah mengikat umat Islam dengan ikatan kasih sayang dan persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Di dalam peristiwa ini, bagaimanakah baginda boleh menyatukan hati kedua kaum ini? Apakah rahsia yang baginda lakukan sehingga kaum Ansar dan Muhajirin boleh bersatu walaupun mereka datang dari latar belakang kaum yang berbeza? Hadirin sekalian, antara nasihat Nabi SAW untuk membina ukhuwah dan melahirkan rasa kasih sayang sesama Muslim ialah, yang pertama, kita hendaklah bersikap ramah dengan memberi salam, sentiasa bertegur sapa dan bertanya khabar sesama kita agar ikatan ukhuwah sentiasa terjalin dan berterusan. Ini dinyatakan dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in ila fa'altumuhu tahabbtum. Afashus salama bainakum." Yang bermaksud, kalian tidak akan masuk syurga hingga kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai.
Mahukah kalian aku beritahu dengan sesuatu yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Yani tebarkanlah, ucapkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, dapat disimpulkan bahawa salah satu amalan yang mendorong perasaan mencintai sesama Muslim ialah memberi ucapan salam kepada sesama Muslim. Kalimah salam merupakan suatu ucapan doa kesejahteraan dan kerahmatan untuk saudara se-Islam yang akan menjadi magnet menarik keberkatan dari Allah. Institusi masjid dan surau boleh berperanan untuk menghidupkan budaya murni ini melalui kempen memberi salam, program ukhuwah, diskusi dan lain-lain. Kaedah kedua iaitu pembinaan ukhuwah dan kasih sayang boleh dicapai apabila kita berlapang dada untuk sentiasa memaafkan saudara se-Islam kita yang lain. Kita memahami bahawa manusia tidak lari dari melakukan kesalahan. Sikap memaafkan kesalahan orang lain amat digalakkan di dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-40 yang dinyatakan pada awal khutbah ini bermaksud, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi sesiapa yang memaafkan yakni kejahatan orang dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah, yakni dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlaku zalim. Ketika peristiwa pembebasan kota Makkah, yakni Fathul Makkah, tidak berlaku pertumpahan darah dalam kalangan orang Islam dan penduduk Makkah. Bahkan Nabi dan para sahabat menunjukkan akhlak yang mulia terhadap kaum musyrikin Makkah. Walaupun dahulu mereka pernah menyiksa dan menghina baginda dan para sahabat. Bahkan Wahsy yang telah membunuh bapa saudara baginda iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dalam peperangan Uhud, juga baginda Nabi SAW maafkan. Akhlak yang begitu indah ini menyebabkan mereka memeluk Islam secara beramai-ramai. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, ketiga, bersegeralah memberi pertolongan dan bantuan kepada yang memerlukan pada bila-bila masa, terutama yang mempunyai hubungan persaudaraan paling dekat dengan kita. Pertolongan yang kita berikan dengan penuh keikhlasan mampu menyatukan hati manusia. Bahkan Nabi SAW amat menggalakkan kita untuk menolong meringankan beban saudara kita yang lain dalam berbagai bentuk pertolongan, sama ada menyumbang pakaian, makanan, minuman dan lain-lain lagi. Pertolongan kita ini akan merapatkan lagi ukhuwah sesama kita. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, ayyuma muslimin kasa musliman bawa thawban ala 'ud kasahullahu min hudril jannah, wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju' at'amahu Allah min thimaril jannah, wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama saqahu Allah min al-wahidil mahtum. Yang bermaksud, mana-mana muslim yang mengenakan pakaian untuk muslim yang lain yang tidak berpakaian, Allah akan memakaikannya dari pakaian hijau syurga. Mana-mana muslim yang memberi makan seorang muslim yang sedang lapar, Allah akan memberikannya makan dari buah syurga. Dan mana-mana muslim yang memberi minum kepada seorang muslim yang dahaga, Allah akan memberinya minuman dari Rafiqul Mahtum, yakni minuman dari syurga. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, peranan masjid sebagai nadi penyatuan umat amat penting demi untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Masjid seharusnya menjadi penggerak utama penyatuan umat dengan mengajak berbagai pihak seperti majlis pengurusan komuniti kampung, surau-surau, kesatuan penduduk, NGO dan lain-lain untuk menganjurkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan seperti bergotong royong, majlis khatam beramai-ramai, pemeriksaan kesihatan percuma dan lain-lain yang bertujuan untuk ahli masyarakat dan komuniti setempat bertemu dan beramah mesra.
hingga dapat menjalin kekuatan dan kemesraan sesama masyarakat. Sudah tentu Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang saling membantu dan berkasih sayang, seperti mana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat ke-36 yang bermaksud, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apa jua. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan jauh, rakan sejawatan, musafir yang terlantar, serta hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri. Kelima, perbanyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Dialah yang berkuasa menyatukan hati-hati manusia. Sebagai seorang yang beriman, kebergantungan harap kepada Allah Subhanahu wa taala wajib diberikan sebagai talian hayat terakhir menyatukan umat. Selepas segala usaha penyatuan telah dilaksanakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah 'allafa bainahum innahu 'azizun hakim. Yang bermaksud, dan yakni Dialah yang menyatu padukan di antara hati-hati mereka yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatu padukan di antara hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan sebagai pedoman di hidup kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah bersikap ramah terhadap orang lain dengan membiasakan diri mengucap dan menjawab salam, sentiasa bertegur sapa dan bertanya kabar sesama kita agar ikatan ukhuwah sentiasa terjalin dan berterusan. Yang kedua, umat Islam hendaklah berlapang dada untuk sentiasa memaafkan saudara se-Islam kita yang lain yang merupakan tuntutan dalam Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat mencintai hamba-Nya yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Umat Islam hendaklah menjadikan masjid sebagai tempat penting untuk membina umat yang bersatu padu dan berkasih sayang sesama manusia. Dan yang keempat, pemimpin umat Islam hendaklah sentiasa menyeru kepada perpaduan, bukannya kepada api permusuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang bermaksud, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang berlingkar itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah Al-Hujurat ayat ke-10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin